Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nurhayati Rosli dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 28 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,559 kes, iaitu bersamaan dengan 79.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 4 Jun 2020 jam 12.30 hari, terdapat 277 kes baru yang telah dilaporkan. Kes penularan tempatan di kalangan warga negara Malaysia adalah hanya 4 kes. Kes penularan di kalangan bukan warga negara adalah 271 kes. Manakala terdapat 2 kes import warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia kini adalah sebanyak 8,247 kes. Dan kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,573 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. 270 kes di kalangan bukan warga negara adalah daripada depo tahanan imigresen Bukit Jalil, di mana ini merupakan sampel ulangan bagi orang kena tahan yang dikuarantinkan di depo tahanan ini. Mereka telah terdedah kepada kes positif sebelum ni. Manakala satu kes bukan warga negara adalah dari saringan dari tapak pembinaan Pudu. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 2 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 115 kes, iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes. Penularan wabak COVID-19 di kalangan rakyat Malaysia kini telah mencapai satu angka dan setakat ini tiada peningkatan mendadak. Hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia juga kini melihat pengurangan kes COVID-19 yang memerlukan rawatan di ward COVID-19 biasa maupun di unit rawatan rapi. Ini adalah hasil tindakan kesihatan awam yang dijalankan secara agresif dan tertumpu di lampangan oleh pejabat kesihatan daerah dengan kerjasama pelbagai pihak. Kini pendekatan yang sama digunakan bagi terus mengawal penularan di kalangan kes warga negara dan bukan warga negara. Sehingga kini PKD telah memainkan peranan yang amat penting dalam pelaksanaan pelbagai tindakan mencegah dan membendung jangkitan yang dilaksanakan secara berperingkat dan berterusan. Salah satu tindakan yang penting yang telah mula dilaksanakan sejak permulaan gelombang COVID-19 adalah aktiviti siasatan dan pengesanan secara aktif bagi kes COVID-19. Siasatan dan pengesanan kes COVID-19 merangkumi yang pertama, siasatan kes COVID-19 di lapangan termasuk kontak rapat mereka. Yang kedua, pengesanan kes secara aktif ataupun active case detection dijalankan dari rumah ke rumah. Yang ketiga, aktiviti saringan secara bersasar iaitu targeted mass approach. Dan yang keempat, pensampelan secara pandu lalu. Dan kelima, aktiviti nyakuman dan nyacemah di rumah pesakit, lokasi di mana acute case detection telah dijalankan dan juga tempat-tempat yang dikenal pasti sebagai berisiko tinggi. Peranan penyelarasan bagi semua aktiviti ini adalah dimainkan oleh bilik gerakan COVID-19 di setiap daerah dan negeri. Ini merupakan satu faktor yang telah menjayakan koordinasi pelbagai aktiviti yang berjalan serentak di seluruh negara. Selain itu, pejabat kesihatan daerah juga memastikan klinik kesihatan perlu terus bersiap siaga untuk menjalankan saringan COVID-19 di kaunter yang telah dikenal pasti. Klinik kesihatan tertentu di daerah masing-masing dipilih sebagai pusat pengambilan sampel dan juga sebagai klinik sentinel.
Aktiviti surveillance COVID-19 pula dijalankan melalui aktiviti pengambilan sampel dengan kerjasama pelbagai pihak, dan langkah-langkah ini memberi petunjuk kepada pihak kesihatan mengenai penduduk yang terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Menerusi aktiviti surveillance juga, arahan pengasingan dan pembebasan pemantauan kesihatan bagi kes-kes kuarantin di rumah dan di pusat kuarantin turut dikeluarkan. Ini adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Kes-kes yang telah dikuarantin ini diuruskan oleh pasukan kesihatan yang bertugas di stesen-stesen kuarantin yang diwatakan. Ia merupakan satu operasi interagensi yang memantau kesihatan person under surveillance yang ditempatkan di sana. Seperti makluman umum, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan merupakan satu tindakan kerajaan yang membolehkan aktiviti kesihatan awam dijalankan, terutamanya pengesanan kes baru di sesebuah lokasi berisiko tinggi yang dikesan mempunyai penularan jangkitan COVID-19. Sepanjang tempoh PKPD tersebut, bancian penduduk daripada rumah ke rumah oleh anggota pasukan kesihatan dan aktiviti pensampelan oleh petugas-petugas klinik kesihatan bagi mengesan kes-kes yang berisiko dijalankan. Aktiviti sebegini agak mencabar kerana anggota perlu memakai peralatan kelengkapan diri iaitu PPE berjam lamanya dalam keadaan cuaca panas dan berdepan dengan pelbagai cabaran lain. Antara tugasan lain oleh pihak PKD termasuk yang pertama, menjalankan aktiviti promosi kesihatan dan sokongan psikososial bagi memastikan masyarakat setempat di kawasan PKPD menerima maklumat yang tepat dan mengamalkan langkah-langkah pencegahan. Yang kedua, pengurusan jenazah bagi kes kematian COVID-19 melalui penyediaan dan pengkebumian mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh penolong pegawai kesihatan persekitaran. Walaupun jumlah kes hari ini, terutama di kalangan bukan warga negara, telah mencatat satu angka yang agak tinggi, namun peningkatan kes ini adalah juga kesan daripada tindakan cemerlang oleh pejabat kesihatan daerah di lampangan. Terima kasih diucapkan kepada semua petugas pelbagai agensi yang telah bekerja sama sebagai satu pasukan di lapangan dan di bilik gerakan bagi terus menangani wabak COVID-19. Masyarakat dinasihatkan untuk terus mempraktikkan norma dan kebiasaan baru sebagai satu amalan dan budaya dalam kehidupan seharian. Kerjasama daripada setiap individu boleh menjamin rantaian jangkitan COVID-19 diputuskan di negara ini dengan amalan berikut, iaitu elak 3S ataupun 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W, iaitu wash, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Wear, sangat digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut di tempat awam dan jika bergejala. Dan warn, iaitu amaran Kementerian Kesihatan untuk elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin, dapatkan rawatan segera jika bergejala, duduk di rumah dan elakkan amalan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Orang ramai diseru agar sentiasa patuh kepada SOP. S ialah syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. O ialah orang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. P ialah penjarakan sosial diamalkan pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan rumusan kes kluster COVID-19 untuk perhimpunan di Masjid Seri Petaling.
Bilangan sampel yang diambil dan diuji setakat ini ialah 41,587. Bilangan kes yang positif adalah 3,373 kes, iaitu bersamaan dengan 8.11%. Kes yang masih aktif ialah 174, iaitu bersamaan dengan 5.16%. Kes yang sembuh ialah 3,166, iaitu 93.86%. Kes kematian adalah 33, iaitu bersamaan dengan 0.98%. Dan kluster ini telah melibatkan 5 generasi dan tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 407 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 4 Jun 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti adalah 21,833. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 15,973 kes, iaitu bersamaan dengan 72.3%. Jumlah kes yang positif ialah 700 kes, iaitu bersamaan dengan 4.4%, iaitu ada pertambahan 2 kes. Dan mereka yang bergejala ialah 98, iaitu 14.0%, iaitu ada pertambahan 1 kes, dan mereka yang tidak bergejala ialah 602 kes, iaitu bersamaan dengan 86%, iaitu ada pertambahan 1 kes juga. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 391 pasar sehingga 4 Jun 2020. Jumlah peniaga, pekerja, pemandu dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 43,332 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji adalah 33,419 individu, iaitu bersamaan dengan 77.1%. Jumlah kes yang positif adalah 274, iaitu bersamaan dengan 0.8%, iaitu ada pertambahan 2 kes. Mereka yang bergejala ialah 38 kes, iaitu bersamaan dengan 13.9%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 236 kes, iaitu bersamaan dengan 86.1%. Ada pertambahan 2 kes hasil saringan mereka yang tidak bergejala. Dimaklumkan saringan COVID-19 di 385 pusat jagaan warga emas sehingga 4 Jun 2020, iaitu ada pertambahan 25 pusat baru. Jumlah penghuni, penjaga dan kaki tangan yang dikenal pasti ialah 15,940 individu. Jumlah sampel yang diambil dan diuji ialah 14,285 bersamaan dengan 89.6%. Jumlah kes yang positif ialah 26 kes bersamaan dengan 0.2%. Mereka yang bergejala ialah 4 kes bersamaan dengan 15.4%. Mereka yang positif dan tidak bergejala ialah 22 kes bersamaan dengan 84.6%. Dimaklumkan laporan jumlah rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 4 Jun adalah seramai 49,464 individu. 38,845 individu telah tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Mereka yang dikesan positif adalah 525 kes, iaitu ada pertambahan 2 kes, masing-masing 1 kes dari Sepanyol dan Mesir. Dimaklumkan juga laporan jumlah kumulatif saringan dan ujian COVID-19 untuk bukan warga negara sehingga 4 Jun 2020 adalah sejumlah 41,590 individu. Jumlah positif adalah 2,379 kes. Dan daripada jumlah tersebut, 1,080 masih diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Dan tiada kes dirawat di unit rawatan rapi. Dan jumlah kumulatif kematian setakat ini kekal 4 kes bersamaan dengan 0.2%. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang telah tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari setakat 4 Jun 2020 adalah kluster subkluster SP di Kuching, iaitu melibatkan 41 kes dan 2 kes kematian. Dan dimaklumkan laporan 4 kluster depo tahanan imigresen sehingga 4 Jun 2020. Depo tahanan imigresen Bukit Jalil, jumlah individu yang disaring ialah 1,545. Jumlah kes positif ialah 608, melibatkan kesemuanya bukan warga negara.
Kluster depo tahanan imigresen Semenyih, jumlah individu yang disaring adalah 1,785, jumlah kes yang positif adalah 66 dan 65 melibatkan bukan warga negara. Jumlah kluster depo tahanan Sepang, jumlah individu yang disaring adalah 1,477, melibatkan jumlah kes yang positif ialah 60 dan kesemuanya bukan warga negara. Depo tahanan sementara imigresen Putrajaya, jumlah individu yang disaring adalah 101, jumlah kes yang positif yang dikesan ialah 2 kes melibatkan bukan warga negara. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 4 Jun 2020. Iaitu yang pertama, kluster Bukit Jalil, iaitu depo tahanan imigresen Bukit Jalil, dan ada pertambahan 270 kes yang baru, menjadikan jumlah kes keseluruhan setakat ini ialah 608 kes. Dan 29 kluster yang lain tiada pertambahan kes pada hari ini. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 43 makmal COVID-19 sehingga 3 Jun 2020, kapasiti maksima ialah 29,789 ujian. Semalam ujian seharian adalah 24,606 ujian bersama dengan 83%. Dimaklumkan laporan sampel dan ujian untuk pesakit sebelum pembedahan iaitu pre-op di Hospital Kementerian Kesihatan adalah sejumlah 17,897 pesakit. Jumlah kes yang dikesan positif adalah 13 iaitu 13 pesakit bersama dengan 0.1%. Dimaklumkan jumlah sampel dan ujian rapid test kit antigen setakat ini adalah 8,427 ujian telah dijalankan dan 58 ujian dikesan positif iaitu bersama dengan 0.7%. Dan begitu juga, saya juga ingin dimaklumkan hari ini pertambahan yang kita lihat adalah di kalangan bukan warga negara. Mereka telah menjalani kuarantin iaitu 270 yang didapati positif adalah daripada sampel yang kedua. Mereka telah dikuarantinkan di depo tahanan imigresen Bukit Jalil. Dan saya buka kepada pertanyaan, dipersilakan. Saya Doktor. Berkenaan